Salam sejahtera. Saya Surendra Sangkaran bersama rakan-rakan saya Umani dan Noradlinda Saad. Kami akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Bring Your Own Device BYOD untuk tujuan pembelajaran dalam kalangan pelajar sarjana Universiti Utara Malaysia. Berikut merupakan tajuk-tajuk yang akan dikongsikan dalam pembentangan pada hari ini, iaitu pengenalan, penyataan masalah, objektif, pinjaman literatur, metodologi kajian, dapatan dan perbincangan, implikasi dan kesimpulan. Seperti mana yang kita ketahui, penggunaan teknologi dalam kelas abad ke-21 telah mengubah kaedah pengajaran dan pemudahcaraan. Tambahan pula, proses PDPC pada masa kini tidak tertumpu lagi dalam kelas, malah boleh berlaku di mana-mana saja atau tanpa mengira masa seperti menggunakan e-pembelajaran, pembelajaran melalui mail elektronik, dan mobile learning. Di institusi pengajian tinggi, pelajar menggunakan peranti yang mudah digunakan dan peranti mudah alih sendiri seperti komputer riba, tablet atau telefon pintar. Penggunaan Bring Your Own Device dapat membantu pelajar dalam mengakses internet, mencari sumber maklumat dan mengakses pangkalan data dengan mudah. Menurut Fariza et al. 2016, mereka menjelaskan bahawa penggunaan telefon pintar sendiri tidak lagi berfungsi sebagai alat komunikasi, malah dijadikan sebagai alat penggunaan umum yang menawarkan perkhidmatan mesej dan untuk pembelajaran seperti berkomunikasi sesama rakan kelas. Kajian BOD dan penggunaan peranti mudah alih di IPT serta tahap penerimaan BYOD dalam kalangan pelajar masih kurang, dan setiap kali proses PDPC dijalankan di dalam kuliah, didapati masih terdapat pelajar yang kurang berminat menggunakan peranti sendiri dalam pembelajaran. Dan terdapat banyak peranti canggih diperkenalkan dalam dunia pendidikan untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun, pelajar hanya menggunakan peranti semata-mata untuk bermuat turun bahan pembelajaran atau digunakan untuk kegunaan umum sahaja. Oleh yang demikian, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti pengaruh jangkaan pencapaian terhadap penerimaan BYOD untuk tujuan pembelajaran dalam kalangan pelajar sarjana. Objektif kajian, terdapat dua objektif utama yang dikaji dalam kajian ini, iaitu mengenal pasti tahap penerimaan BYOD untuk tujuan pembelajaran, dan yang kedua adalah mengenal pasti pengaruh jangkaan pencapaian terhadap penerimaan BYOD untuk tujuan pembelajaran. Tinjauan literatur. Bring Your Own Device bermaksud membawa peranti mudah alih sendiri seperti komputer riba, tablet atau telefon pintar untuk melaksanakan tugas individu dalam mengakses data organisasi atau pembelajaran. Manakala jangkaan pencapaian merujuk kepada tahap kepercayaan pelajar terhadap penggunaan peranti mudah alih sendiri dalam meningkatkan prestasi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik kuliah. Dari segi metodologi kajian, kita dapati bahawa kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif, iaitu menggunakan pendekatan tinjauan, dan soal selidik digunakan sebagai instrumen utama. Dan data prima untuk kajian ini dikumpul daripada 250 orang pelajar sarjana daripada pelbagai pengkhususan sebagai sampel kajian ini. Dan teknik persampelan rawat muda telah digunakan untuk memilih sampel kajian. Kajian ini telah pun menggunakan instrumen kajian yang telah diadaptasi daripada pelbagai sumber dan ia mempunyai nilai kebolehpercayaan yang tinggi, iaitu 0.92. Dan data kajian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan juga analisis regresi. Dari segi dapatan kajian, kita dapati bahawa seramai 200 orang pelajar sarjana UUM telah memberi maklum balas dengan menjawab soalan selidik yang telah diedarkan. Dan dapatan menunjukkan 200 orang pelajar ini terdiri daripada 100 orang pelajar lelaki dan 100 orang pelajar perempuan. Dari segi tahap penerimaan BYOD untuk tujuan pembelajaran, didapati tahap penerimaan BYOD berada pada tahap yang tertinggi dengan nilai min 3.52.
Untuk dapatan kajian yang berkaitan dengan pengaruh jangkaan pencapaian terhadap penerimaan BYOD untuk tujuan pembelajaran, didapati bahawa terdapat pengaruh yang signifikan antara pembuli ubah tak bersandar dan pembuli ubah bersandar, di mana pembuli ubah bersandar telah berjaya menerangkan 9.4% variat ke atas pembuli ubah bersandar. Dan jangkaan pencapaian mempunyai pengaruh positif yang rendah dan mempengaruhi persepsi penerimaan BYD. Oleh itu, koefisien bagi jangkaan pencapaian PIY 0.26 dapat diinterpretasikan bahawa setiap penambahan satu unit dapat meningkatkan pembuli ubah bersandar sebanyak 0.26. Dapatan ini menjelaskan bahawa jangkaan pencapaian iaitu persepsi pelajar sarjana terhadap penggunaan peranti mudah ahli sendiri meningkatkan prestasi pembelajaran mereka. Ini jelas menunjukkan bahawa dapatan kajian ini adalah selari dengan kajian Yaneli 2014 yang menunjukkan bahawa jangkaan pencapaian mempunyai pengaruh yang positif dengan penerimaan BYOD dalam kalangan pelajar. Dan menurut Ahmad dan Love juga menjelaskan bahawa jangkaan pencapaian dapat memberi manfaat dalam pembelajaran pelajar. Jadi dari segi implikasi kajian yang telah diperolehi hasil daripada kajian ini, terdapat dua implikasi utama, iaitu jangkaan pencapaian perlu diberi penekanan supaya meningkatkan penerimaan BYOD dalam pembelajaran. Dan implikasi yang kedua adalah pihak pengurusan universiti perlu menitik beratkan faktor-faktor teknikal, prasarana dan infrastruktur untuk menggalakkan pelajar membawa peranti sendiri dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Secara kesimpulannya, kita dapat lihat bahawa kajian ini telah membuktikan bahawa tahap penerimaan BYOD untuk tujuan pembelajaran berada pada tahap tinggi dan ia mempunyai pengaruh yang signifikan antara jangkaan pencapaian terhadap penerimaan BYOD untuk tujuan pembelajaran dalam kalangan pelajar sarjana. Dengan itu, kita dapat merumuskan bahawa kajian ini telah membantu pihak UUM dan pesyarah mengambil langkah yang diperlukan untuk meningkatkan lagi penglibatan dalam penggunaan BYOD untuk tujuan pengajaran pembelajaran secara lebih bermakna. Kita telah pun sampai di penghujung pembentangan. Sekian, terima kasih.